Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok kata dah mesti Nur Alis orang pertama. Hebat Nur Alis. Adriana Azrin Azman, sedapnya nama, masya-Allah. Rodiah Sharif, apa khabar cik? Hairiah Haji Ismail. Bismillah, izinkan saya nak minum air Sat. Rukiah Yusuf, Cik Yurni, Aida Adha, sedapnya nama. Kak Mahanu Muhammad, biru hari ni Yaz. Di negeri hijau kuning biru, Salmiah, Mortini, Emilia Aziz. Kan biru nila memang cantik, subhanallah. Hanisa Syafi'i, Zamnah, Nurhana, Ni Aliza, Adik Izan, Rapidah, Nurzila, Sani Saleh, Ida Najwa, Elina Baharum, Hajah Sapiah. Oh, hari ni Ustazah Zawiyah hadir ke Nur Ikhwan ya cik? Pukul berapa cik kuliah Ustazah Zawiyah? Nurizan Amri, Zaliha Zainal, Nur Cahaya, Wati Muhammad Sani, Malia Muslia. Bismillahirrahmanirrahim. Fafa Azmi, apa khabar? Lama tak jumpa dia. Alhamdulillah. Hangat. Sekejap lagi kita sambung, lepas tu kita minum. Ustazah kelas close group petang ni ada kan? Kak Zaliha, saya akan umum di kuliah fiqh wanita sebab saya masih dalam dilema lagi. Kak Amy, alhamdulillah Ustaz punya ... Nampak keajaibannya berkat doa anda semua. Syukur alhamdulillah. Bukanlah sihat sepenuhnya lagi kak. Ustaz kata ni berparut ni. Lepas tu Ustazah pun kata tak apa, dah berpunya, tak apa, hantaran tak kurang. Kan Kak Amy? Lagi bagus kan Kak Amy? Ada kesan-kesan gitu. So selalunya bila ada kesan-kesan gitu, dia akan kata apa? Tak boleh lah nak pergi cari lain ke apa ni, tak boleh. Sebab yang ada ni sedia maklum dah, tahu dah apa yang ada pada tubuh badan, kecacatan. Saya pengusik tak apa, sama-sama dah ada kecacatan, kekurangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik muslimat dirahmati Allah, muslimin muslimat. Saya baru sahaja, jangan macam-macam Kak Emilia. Saya baru sahaja tamat kuliah ke-7. Saya stopkan awal sikit untuk berlive latahzan. Dan latahzan pun saya kena curi sikit masa, kena berhenti awal. Sebab pukul 9 saya nak masuk live Masjid Alam Impian. Tapi saya pancar ke page ni juga. Tajuk hari ni best, pesanan Nabi kepada wanita jangan berada di tengah-tengah jalan. Mesti orang confused, pasal apa tak duduk tengah jalan, nanti kena langgar kereta ke? Bukan, sabar Sat. Dia dalam kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita yang dah lunyai ni. Okay, sekarang kita baca latahzan dulu. Berangan nak habiskan, tapi insya-Allah sempatlah. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, semua sibuk dengan tudung ustazah. Tak sibuk ke ustazah duduk kat mana? Selalunya kalau di rumah ayah ustaz tu background tu lain kan. Malam tadi ustazah duduk di hotel di Kulim ni.
dekat dengan rumah, ngadu-ngadu sungguhlah kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Tak ada perkara yang berlaku kan, ada perkara yang berlaku yang menyebabkan ustazah bersama dengan tim khidmat utara, kan itulah dia Maksu Zunaizah Ahmad. Surprise kan, Maksu Zunaizah Ahmad. Ustazah pandang kat sana, sebenarnya teman ustazah ni 2 orang, Maksu dengan anak anda Zati. Tiba-tiba apa macam 3 orang. Rupanya pandang sana ada cermin. Cermin tu adalah muka ustazah sendiri. Sekian dimaklumkan, cakap kenapa ada orang, rupanya orang tu adalah ustazah. Okey, kita tengok 98. Subhanallah, la tahzan. Tajuk 98. 98 ni maksud saya tulis dalam tu. Betul. 98 rasakan, takut silap lagi. Ayah Gaus, alhamdulillah. Hai birthday girl. Kak Ayah Gaus sambut birthday semalam. Allahumma salli ala Muhammad. Betul kan? 98. Okay, tak mengapa ni nak sebut nama pak saudara ni tak reti, kita sebut dot-dot je lah. Okay, jangan bersedih. Terkadang kesulitan mengandungi manfaat. Terkadang kesulitan mengandungi manfaat. Subhanallah, bestnya tajuk ni. Saya ulang, jom kita baca sama-sama. Jangan bersedih. Terkadang kesulitan mengandungi manfaat. Saya percaya semua kita, sahabat-sahabat, pernah merasa sulit. Kalau tidak Allah tak sebut inna ma'al usri yusra. Semua kita pernah melalui kesulitan. Jadi biasa-biasa saja dengan perkara sulit. Takkan mudah ustazah bercakap demikian tanpa kita melalui fasa kehidupan yang sebelum ini. Kita semua pernah sulit, tapi akhirnya sampai sekarang masih lagi boleh bernafas atas muka bumi Allah. Kita pernah dipandemikkan oleh Allah. Walaupun KKM punya perintah, tapi takkan KKM bersuara tanpa ada virus yang sehingga menggugat begitu ramai jiwa. Faham maksud? Jangan kata ustazah ni sikit-sikit Allah. KKM tu yang suruh patuh SOP apa semua tu. Kan? Takkan berlaku satu benda tanpa izinnya Allah. Jadi, sampai ke tarikh ini, kita sudah boleh rentah negeri walaupun masih dalam patuh SOP. Kita sulit duduk di rumah. Berapa ramai dalam sulit itu, ramai suri rumah yang boleh menjana pendapatan dengan menjual. Apa? Masak apa tak jadi hari ni? Kan? Mula-mula tak jadi, tapi akhirnya sungguh menjadi sehingga Masya Allah, gaji dia yang masuk dekat akaun dia hari-hari lebih besar daripada gaji suami dia pun ada. Maknanya sahabat-sahabat, tak pernah ada sesuatu yang sangat berbisa daripada sulit. Kalau kita serahkan sulit itu kepada Allah, sebenarnya itu satu proses untuk Allah tinggikan lagi darjat kita dan berikan kualiti pada hidup kita. Malam tadi sebelum ustazah tidur, ustazah dapat satu messenger. Kalau tuan badan ni ada, sahabat-sahabat, senyap je, jangan khabar saya lah tu ustazah, jangan. Senyap-senyap kan. Dia tulis, kalaulah ustazah memulakan Latahzan 5 tahun yang lepas, saya tak seperti hari ini menggila dengan permasalahan saya. Terima kasih ustazah, saya hafal ayat dia. Saya bermula Latahzan dalam bab 67 ke 68 macam tu. Sampai ke hari ini saya tak pernah tinggal, sebab setiap hari saya dapat sesuatu yang betul-betul memberitahu saya ujian memang ada dalam hidup. So kita tempuh je, kita lalui je. Ternyata hari ini sedih saya semakin berkurangan. Dengan izinnya Allah. Latahzan is kitab, Dr. Aidil manusia biasa, bukan Tuhan. Tapi yang mendatangkan rasa itu adalah Allah. Maka balik kepada Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Williams James, boleh sebut lagi pak saudara ni, mengatakan penderitaan telah membantu kita untuk mencapai suatu batas yang tidak pernah terbayangkan. Penderitaan telah membantu kita untuk mencapai suatu batas yang tidak pernah terbayangkan. Okey, faham satu ayat yang Allah sebut dulu dalam surah Fatir, yang di dalam syurga orang akan berterima kasih, ya Allah, sebab dulu aku diuji dengan sedih dan sedih, maka hari ini aku mengulang ayat Alhamdulillah, wahai Allah.
Dia seronok daripada kesedihan yang pernah dia lalui dulu, lalu dia redha dengan sedih itu, yakni ujian itu, maka Allah himpunkan dia bersama orang-orang yang sabar dengan ujian yang Allah beri di dalam syurga. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Satu penderitaan yang sebenarnya untuk mencapai suatu batas yang kita sendiri tak jangka. Sebab tu, wa may yattaqillah, siapa yang bertawakal betul-betul kepada Allah, Masya Allah, bertakwa kepada Allah. Dan Allah sebut juga dalam surah Taha ayat 2 hingga 3, siapa yang bertawakal kepada Allah min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Itu benda maksud yang tak terbayangkan. Ni orang barat tahu yang cakap, tapi tokoh-tokoh dunia. Satgi kita jumpa ayat Quran, jangan kata kita lah tahzan ni banyak sangat sebut nama orang barat ni. Janganlah pandang yang tu. Cuba tengok jap lagi ni berderet ayat Quran Dr. Aid Al-Qarni sebut. Okay, tapi Ustazah dah janji nak baca setiap perenggan, maka nama tak kerti sebut pun sebutlah sebagai dot-dot. Contohnya, andai kata dot-dot-dot dan Leo dot tidak mengalami kehidupan yang pahit, keduanya tidak akan berhasil menulis memoir. Memoir ni sebenarnya dan novel-novel yang mengagumkan dan abadi hingga saat ini. Dek, kerana penderitaan jiwa yang pernah mereka lalui, mereka dapat menulis memori-memori ataupun novel yang indah. Sudah pasti bila dijual meletup hasil jualan kerana sampai kepada hati orang yang membaca. Oleh kerana itu, hidup yatim, buta, terasing dan miskin terkadang menjadi penyebab keunggulan, kemampuan yang luar biasa, kemajuan dan karya nyata. Allahu Akbar. Sebablah nak tulis sahabat-sahabat, sebab percayalah orang-orang yang hebat hari ini, dia pernah melalui begitu dahsyatnya penderitaan hidup. Pernah tak kita kata, ya Ustazah, saya pun pernah melalui derita, tapi tak sampai yatim, tapi tak sampai buta, tapi tak sampai terasing, tak sampai begitu miskin melampau. Maksud, tokoh barat ni menyebutkan ada orang yang sampai hidupnya yatim. Dalam pandemik, bawah Kementerian Pelajaran, sahabat-sahabat, lebih 4,000 anak-anak menjadi yatim atau yatim piatu asbab COVID. Jadi bayangkan guru-guru nak balik masuk ke sekolah ni, ada satu kerusi kosong. Sebab anak itu, sahabat-sahabat muslimin-muslimat, mungkin dah berpindah ikut pak penakan dia jaga. Kenapa? Sebab mak ayahnya meninggal dunia asbab COVID. So kita nak kata apa lagi, sahabat-sahabat muslimat? Adakah itu satu kebahagiaan Ustazah? Cikgu menangisi anak muridnya, dah tak ada dah depan mata, bukan kerana mati. Bahkan ada anak-anak juga yang menjadi mangsa COVID. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, percayalah, semua ini bukan sia-sia dan bukan kerugian. Walaupun kita hilang orang tersayang, Allah sedang mengukuhkan kedudukan kita. Okay, Allah sedang meninggikan darjat kita. Yakini. Okay, seorang penyair berkata, terkadang Allah memberikan nikmatnya berupa dugaan meskipun berat terasa. Sahih, betul? Kan? Allah beri nikmat melalui ujian ataupun dugaan, walaupun ujian itu sangat berat bagi kita. Dan terkadang juga Allah menguji sebahagian orang dengan memberikan nikmatnya. That's why awal-awal dulu Ustazah selalu cakap, kalau ditanya kepada kita nak ujian dalam bentuk musibah ke nak ujian dalam bentuk nikmat, semua kita nak ujian bentuk nikmat lah Ustazah. Ujian bentuk musibah tak sanggup Ustazah. Bezanya kita dengan sahabat radhiyallahu anhum, mereka kalau ditanya, biar aku diuji dalam bentuk musibah ya Rasulullah, sebab bila dengan musibah lidahnya lebih mudah ya Rabb. Tapi kalau diuji dengan bentuk nikmat, ramai orang yang menggunakan nikmat itu mengingkari, melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Na'udzubillah. Okay, akui sahabat-sahabat, jadi rupanya susah derita ujian menyebabkan kita makin lama tunduk sujud kepada Allah. Nikmat kadang-kadang kita berjimba-jimba. Faham ke jimba-jimba tu apa? Berhuha-huha, berpoya-poya dengan nikmat mana yang Allah beri. Tak malu ke kamu dengan Allah? Sesungguhnya
anak-anak dan kekayaan telah menjadi sebab munculnya kesengsaraan. Apa kata Allah dalam At-Taubah 55? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyeksa mereka dalam kehidupan dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Sekejap aku tak dapatkan tu. Suara keluar. Takut ada jiran-jiran. Lupa tak dapatkan pintu. Allahumma salli ala sayyidin. Tak pasal-pasal orang lalu lalang pun dengan ceramah. Rezeki, Masya Allah. Lupa nak tutup pintu, nanti pergi cari sarapan jadi Ustaz. No? Bismillah. Sorry, Alhamdulillah. Ada orang pelik. Apa maksud ayat ni Ustazah? Surah At-Taubah banyak cerita tentang ciri-ciri orang munafik. Sebab tu kepala surah At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah hanya dimulakan dengan A'udzubillah. Terus baca Bara'atum, ayat pertama dalam surah At-Taubah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, nak cerita terkadang orang beriman cemburu dengan anak dan kekayaannya orang yang munafik. Ustazah, syoknya anak dia ramai, semuanya berjaya. Tapi rupanya kejayaan anak-anaknya menjadikan dia makin berdosa dengan Allah. Untuk dibangga-banggakan. Takut nak tegur anak yang berjaya. Ustazah, dia sibuk tu, doktor Ustazah. Lawyer hari-hari 24 jam bahkan bekerja. Takut nak suruh solat Ustazah. Hati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan kejayaan dunia yang kita nak banggakan. Tak salah anak kita lawyer, doktor, engineer yang hebat. Mereka ni Masya Allah bermanfaat kepada seluruh manusia. Tetapi jangan sampai mereka ingkar perintah Tuhan mereka. Lah aku tak solat pun gaji aku 10,000 juga. Jangan pernah. So apa tujuan kita? Biar anak-anak kita sepertinya tidak bertahta, tetapi masih sedar diri bahawa mereka hamba. Seorang hamba mesti tunduk kepada tuannya. Siapa tuan kepada segala tuan, itulah Tuhan. Siapa Tuhannya orang beriman adalah Allah. Faham sahabat-sahabat muslimin muslimat? Jadi di sana contohnya kekayaan Al-Walid Al-Mughirah. Kalau anda Google nama ini, anda akan tengok, na'udzubillah, dia cukup berbangga dengan kekayaan, dengan tahta yang dia ada. Dia cukup berbangga dengan anak-anaknya yang ramai. Sebab ada 10 orang anak lelaki. Bahkan tafsir menceritakan 10 orang tu bukan anak dia semua, tapi duduk canang-canang. Dia ada anak perempuan tapi dia tak nak cerita dekat orang. Sebab orang dulu tu, orang perempuan ni macam kalau boleh nak ditanam je hidup-hidup. Jadi dia berbangga dengan anak-anak lelaki. Dan anak-anak lelaki semua mewarisi kekayaannya. Maknanya jadi businessman yang hebat pada ketika itu. Jadi ramailah orang-orang hebatnya Al-Walid Al-Mughirah. Anak-anaknya semua demikian. Tapi semuanya kufur kepada Allah. Maka semua ini adalah ujian yang sangat dahsyat, yang dengan harta makin menjauhkan dengan Allah, yang dengan anak-anak makin menjauhkan dia dengan Allah. Sebab tu banyak ayat Quran, amwaluhum, harta-harta kamu, wa auladuhum, sahabat-sahabat dan anak-anak kamu. Betul lah, sebab nak kejar harta, kita terlepas agama. Sebab sibuk dengan anak-anak, kita terlepas agama. Na'udzubillah. So perbaiki, anak tak pernah salah, harta tak pernah salah, tapi pastikan menyebabkan kita menjadi hamba makin tunduk kepada Allah. Allahu Rabbi. Ibnu Athir menulis dalam bukunya yang mempesona seperti Jami'ul Usul dan An-Nihayah dalam keadaan ia tidak boleh berjalan. Patah balik jom kepada tajuk, jangan bersedih, terkadang kesulitan mengandungi manfaat. Kenapa Ustazah ajak patah balik kepada tajuk? Anda tengok, Ibnu Athir menulis bukunya yang mempesona, maksud Dr. Aid Al-Qarni, buku yang sangat hebat, Jami'ul Usul An-Nihayah, dalam keadaan ia tak boleh berjalan. Diuji Allah tak boleh berjalan, siap 2 buku yang mempesonakan. Subhanallah, kita
Pernah juga mungkin di kalangan orang yang kita kenal tak boleh berjalan. So kita cuba ceritakan, ada dalam kitab Latahzan, Ibnu Athir tak boleh berjalan diuji Allah, tapi dalam pada masa itu dia jadikan rehatnya itu sebagai perkara manfaat. Sampai siap 2 buku. Kita mungkinlah tak buat 2 buku, tapi tak pernah sehari berselawat sampai 1000 kali. Dek kerana terbaring tak boleh berjalan, tangan kita tak berhenti memegang tasbih 1000 kali selawat setiap hari dalam tempoh 2 bulan tak boleh berjalan. Bayangkan kalau akak mati dalam tempoh ini, semoga layak mendapat syafaat Rasulullah. So bila kita ziarah orang sakit, sahabat-sahabat, Ustazah dah tak boleh berjalan dah, akak tak tahu nak buat apa lagi, jangan bagi dia fokus pada tu dulu. Syukur kak, ya Allah kan. Sambil kalau kawan baik kita dah biasa gurau-gurau, baik sakit, baru 2 hari dah tak payah pergi karaoke lagi kan. Kau tidak, kau mesti dekat tempat karaoke sekarang ni. Kalau dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang cara kita bercakap macam tu, dia pulang, aku janganlah buat lawak, memanglah tiap malam aku pergi karaoke, tapi ni aku tengah sakit ni tak boleh dah. Tu cara Allah nak selamatkan kau. Macam-macam cara dah Allah buat, tapi kau masih lagi tak sedar. Sahabat, ada kaedah. Tapi kalau mak kita ke bapak kita, itulah pak, kan Allah bagi tak boleh berjalan tu. Kan sebelum ni duk pergi kan, pergi mana? Pergi beli judi dia. Jangan cakap macam tu. Macam mana pun kita dengan orang tua, Allah suruh hormat. Sahabat-sahabat, cara beradab dalam bercakap. Macam mana pun anak dengan orang tuanya, nampak kesalahan bukan marah tengking-tengking. Cara bercakap, Masya Allah sahabat, itu macam tadilah Ustazah sebut dengan sahabat-sahabat Ladies of Jannah, kelas tertutup hari Ahad setiap 7 pagi. Anak murid yang Ustazah sayang kerana Allah, muslimat dirahmati Allah, mereka ada yang live daripada Melaka, daripada Johor, rentah negeri. Mereka orang profesional yang gaji bukan kecil-kecil. Jadi Ustazah sebut, ni balik kampung, kita semua dah cukup vaksin, mak ayah kita dah cukup vaksin, kita nak peluk-peluk mak ayah kita, rindu minta izin dekat suami, malam ni I nak tidur dengan mak, boleh tak? Boleh ajalah, dah setahun setengah tak jumpa, contoh. Tiba-tiba besok pagi Pak Long kita datang, bawa sarapan macam-macam yang kita suka. Dia tahu setahun setengah dah tak jumpa, masuk dalam rumah. Anak kau mana? Kau bersalin kan PKP, umur dah setahun kan, aku nak peluk dia. Tiba-tiba kita buat depa tangan, jangan, nehi. Pak Long kan anti vaksin. Sahabat-sahabat, agak-agak Pak Long yang duk menatang kita bagi minyak yang penuh daripada kecil dulu tu, suka tak perangai kita macam tu? Sebab itu jangan sebut perkara vaksin tak vaksin ni contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, penyebab putus silaturahim. Jangan sebut patuh SOP tak SOP ni penyebab putus silaturahim. Anda kena hikmah dalam nak bercakap. Ni semua ujian buat kita. Jangan sebut bila dah dekat nak pilihan raya nanti, hang hijau ke hang biru ke, ni biru tau, biru, tudung biru. Sekian dia maklumkan. Sahabat-sahabat, tak nak kawan dengan Ustazah. Dekat nak pilihan raya nanti, orang pakai tudung biru, orang hijau tak nak kawan. Teruk benar perangai. Padahal masa kita gosok tudung tu tak ada niat apa pun pakai. Ustazah biru hari ni, left group terus. Pula, pelik sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan jadikan asbab-asbab dunia ni menyebabkan kita putus silaturahim. Adab. Bang, Pak Lu nak datang ni. Abang bawa baby tidur kat dalam bilik. Nanti pandai-pandai lah saya cakap kalau takut dia nak gomol-gomol baby. Contoh, jangan bercakap sehingga menyebabkan orang tua ni cepat sentak sahabat-sahabat. Dah bawa makanan sedap-sedap, tiba-tiba Pak Long tak cucuk vaksin kan? Pergi balik sekarang kami tak nak jumpa. Kami balik kampung nak jumpa mak ayah je. Kami dah paksa mak ayah kami cucuk vaksin. Pak Long tak cucuk vaksin, tak payah masuk dah dalam rumah kami ni. Lupa yang kecil-kecil dulu hang pi main, makan, masak semua rumah dia. Hang nak pergi sekolah dulu, dia yang pergi bantu hantar pergi sekolah. Lupa segala. Hanya kerana urusan-urusan dunia, sahabat-sahabat, kita sanggup kehilangan Pak Long yang tersayang. Ini berlaku, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berlaku. Rosidah kiri, biru tau. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi warna ke, mazhab ke, contoh sahabat-sahabat, Ustazah saya tak nak geng dengan dia ni, tak baca kunut solat subuh. Kau dah kenapa sahabat-sahabat? Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali tak pernah bergaduh bab-bab macam tu. Kita yang tak berapa nak Syafi'i, Maliki, Hambali ni pula asyik nak bergaduh saja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lain tu saja. Tu bukan puak kita tu tak baca doa kunut tu. Tak pasal-pasal. Tak baca doa kunut batal ke solat.
Dah mula dah hampa kan. Ustazah tu solat tak baca doa kunut apa. Mula dah. Sabar sikit. Kan? Itu benda yang selalu menguji. Padahal apa sahaja sahabat untuk Allah. Macam mana bukalah minda sikit. Muslimat dirahmati Allah. Maka kalau kita didatangi situasi macam tu, betul juga Ustazah, saya nak balik kampung tapi 8 orang dalam keluarga saya tak vaksin lagi. Dia pun semua sibuk nak tengok baby saya. Contoh, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak sebut kita ada Allah yang maha menjaga kita. Jaga silaturahim, Nabi melalui lisannya yang mulia, panjang umur, murah rezeki. Nabi cakap, orang pelik, macam mana Nabi boleh tahu jaga silaturahim, panjang umur, murah rezeki? Saya bukan ada injection makan pil apa pun. Lepas saya jumpa silaturahim, jumpa adik-beradik apa semua, dia pun tak bagi saya suplemen apa untuk panjang umur pun. Kenapa Nabi kata panjang umur dengan asbab silaturahim? Dengan kita mencantum silaturahim, bukankah ada doa? Tak nampak pun Pak Long saya angkat tangan berdoa. Kita bagi salam, dia tanya khabar, itu adalah doa. Sahabat-sahabat, dia bawa makanan kesukaan kita, itu adalah rezeki. Sebab tu panjang umur, murah rezeki, jaminan Allah dan Rasul. Tapi kita, Pak Long tak cucuk vaksin, jangan datang jumpa saya. Sahabat, kita faham, kita orang yang patuh SOP. Tetapi jangan kerana itu kita putus silaturahim. So kena hikmah, kena bijak. Mak, macam mana lagi kalau Pak Long datang? Tak apa, anak engkau tu biar ayah engkau bawa pergi ronda-ronda di kampung jap. Kira-kira Pak Long kau balik lagi, kau WhatsApp lah Pak kau. Contoh kan sahabat-sahabat. Carilah macam-macam mana sampai jangan mengecilkan hati dia. Ni nak khabar ni sebab apa muslimat? Anda jangan pula lah pergi cek kat rekod Kementerian Kesihatan. Ustazah ni cucuk vaksin ke tidak sebenarnya? Pergi tanya dekat imam masjid Ustazah pula. Ustazah tu baca doa kunut ke tidak? Bukan macam tu maksud saya. Tapi saya nak mengingatkan, ada ramai orang yang seperti terlupa Allah maha menjaga. Memanglah Ustazah Allah maha menjaga. Kalau dah Allah maha menjaga, kenapa Ustazah cucuk vaksin? Tak payahlah cucuk vaksin, Allah maha menjaga. Faham ke tak faham? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak larat nak gaduh dah bab-bab ni. Wahai pencucuk vaksin atau tak menyucuk vaksin, jom kita jaga ukhuwah. Jangan sampai kerana perkara ini kita berantakan habis. Syaitan tinggal tepuk tangan je. Syaitan tinggal tepuk tangan, berjaya dah aku. Itu barulah Dajjal Yahudi yang sebenar. Ini tiba-tiba nak dajjalkan Yahudi kan orang sesuka hati. Kan keluarkan buku 5, Bambam ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Bambam ni gebu-gebas ni, jangan main sorok-sorok, bahaya. Okey, Ibnu Qayyim menulis bukunya Zadul Ma'ad saat ia berada di dalam perjalanan. Subhanallah, jap salah. As-Saraqsi menulis bukunya yang terkenal Al-Mabthus yang berjumlah 15 jilid saat ia dipenjara di bawah tanah. Masya Allah, seorang tadi tokoh ulama tak ada kaki siap 2 buku yang mempesona. Seorang lagi sahabat dirahmati Allah di penjara di bawah tanah siap buku 15 jilid. Masya Allah sahabat-sahabat. Ibnu Qayyim menulis bukunya Zadul Ma'ad saat ia berada di dalam perjalanan. Dalam permusafiran pun mengambil hikmah manfaat. Sebab tu Ustazah nak tegur satu lagi. Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita dah memang dunia gadget dia. Duduk dekat rumah dalam je stay at home, konon nak PDPR, rupanya main game. Yang kita ni pula asyik main WhatsApp sampai 1 jam, tak tengok anak kita depan cikgu ke depan apa. Ustazah anak PDPR, Ustazah. Anak tengah buat apa kak? PDPR. Syok je PDPR dia. Akak pantau tak duduk sebelah tak? Tengok tak anak buat apa depan cikgu tu? Halau Ustazah, PDPR. Rupanya mak dia main WhatsApp kat luar, anak dia main game kat dalam. Sekian dia maklumkan. Gadget sentiasa. Ni nak bawa balik kampung, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kata Allah nak soroklah handphone sekejap. Rasa rugi kalau aku dah lama je stay at home sampai nak jadi vertigo dah tengok dinding saja. Nak tengoklah hijau-hijau ni semua sahabat. Ajar anak kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tutup sekejap tab. Ni dulu ibu kecil-kecil main kat sini. Berceritalah ibu dirahmati Allah. Biar menarik perhatian anak kita.
Kak Ngah cuba tengok rumah orang tu. Cantik ke buruk? Buruk lah Mama rumah orang tu. Buruk kan? Mama dulu duduk rumah macam tu lah. Kak Ngah boleh imagine tak macam mana Mama kecil-kecil dulu? Tu rumah Mama macam tu. Lepas tu nak pergi ambil air, nak mandi, bawa kiri kanan baldi ni, berjalan sejauh mana. Kak Ngah tahu tak cerita? Dia main lagi game dia. Simpan sekejap, Mama nak cerita ni. Tolong ada ketegasan. Tu yang anak kita dalam perjalanan jumpa pohon nyiur melambai, tak tahu melambai tu apa. Ibu-ibu melambai tu apa? Tak kerti sahabat-sahabat. Tak tahu laut luas terbentang, tak tahu nak balik Terengganu lalu kot Allah laut subhanallah. Tak tahu laut tu apa, fungsinya apa, daripada mana datang laut, ke mana air mengalir, apa yang ada dalam laut. Semua tu ibu boleh pok pek bercerita, dan itulah ilmu yang anak kita takkan lupa sampai bila-bila. Tak ada masalah nak gadget di tangan. Tapi ibu ayah, ibunya penat terlelap bercerita dari tadi. Ayahnya sambil bawa kereta. Adik-adik nak tahu tak? Inilah sekolah ayah dulu. Ayah dapat 5E UPSR dekat sini dulu. Ini cerita dekat anak. Teruknya ayah 5E. Kan muslimat dirahmati Allah. Kena cerita. 5E tu jangan cerita, sebut je 5A. Tipu tak ustazah kalau macam tu? Alah, anak kita bukan nak tanya kat cikgu kita dulu pun. Cuma nak cerita sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita jadi manusia hebat, boleh jadi ayah yang baik kepada dia kerana kita sekolah kat situ. Ada seorang cikgu ayah dulu, macam tu lah kita bercerita. Supaya anak-anak boleh, oh ya ke papa? Di situ ada komunikasi. Bayangkan 5 jam perjalanan nak balik kampung. Ya Allah, nak terjojol biji mata anak tu. Hanya perkara ini sahabat-sahabat. Tak salah. Saya ulang, tak salah. Tapi tolong wujudkan suasana yang kita kenalkan. Ini suasana kampung. Dulu ayah ada kerja kat sini, satu mall pun tak ada. Kedai runcit bodoh tepi jalan je ada. Sekarang ni tengok, bangunan-bangunan semua. Cerita. Ya Allah, saya rindu dengan ibu dan ayah saya. Kami tak naik kereta sahabat, naik bas. Tapi mak saya berceramah dalam bas. Tengok tu orang tu. Tengok tu. Kan mata kita sikit. Tengok sana pening. Macam bertahlil. Jap tengok kiri, jap tengok kanan. Ada je. Jadi satu bas dengan cerita mak saya. Tu turun kepada penceramah Ustazah Muzaidah. Okey, Maimunah 5E pun hebat tau. Sebab apa hebat? Sebab boleh melahirkan anak-anak zaman sekarang ini. Masya Allah, tabarakallah. Okey, minta maaf lah gurau-gurau pagi Ahad. Kau tidak hampa duk tarik selimut tidur kan? Okey. Baik. Mana tadi hilang? Pok-pek ustazah ni hilang dah. Ibnu Qayyim menulis bukunya Zadul Ma'ad ketika ia dalam perjalanan. Okey, nak sebut perjalanan ni lah tadi. Al-Qurtubi menulis syarah untuk Sahih Muslim saat dia berada di atas perahu. That's why kalau perjalanan ustazah ke Mekah 8 jam, muslimat dirahmati Allah, ustazah pelik orang boleh tengok satu movie ke satu movie. Padahal kita boleh mencatat pelbagai yang datang dalam minda kita dalam ketinggian aras yang begitu hebat. Kita nampak arasnya Allah, kekuasaannya Allah. Subhanallah, hidupkan hati-hati kita, Masya Allah muslimat. Sedangkan kebanyakan dari fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah ditulis saat dia berada di dalam penjara. Ramai kisah-kisah tokoh ulama dipenjarakan tanpa sebab, hanya kerana kerja dakwah mereka. Okey, tak apa, Allah nak rehatkan aku dengan cara ni. Keluar dari penjara, bukan tubuh makin gemuk atau kurus yang kita pandang, tapi fatwa-fatwanya siap ketika dia dalam penjara. Subhanallah. Para ahli hadis mengumpulkan ratusan ribu hadis saat mereka berada dalam keadaan miskin dan terasing. Masa kaya, tak sempat mungkin nak buat macam tu. Orang miskin dan terasing, sahabat, ialah nak pergi berhibur pun kena bayar, tak mampu, tak ada duit. Jangan pandang ustazah saya kena berhenti kerja, saya dah tak boleh pergi holiday sana sini, kesian anak isteri saya. Jangan pandang yang tu dulu. Pandang yang okey, walaupun cuti-cuti hari Ahad, orang pergi ke sana sini, semoga mereka selamat dalam perjalanan, bahagia satu keluarga, bergambar tunjuk kat Facebook, senyum kemain, mudah-mudahan senyum sungguh di hati mereka. Faham maksud saya? Sebab ada ramai orang yang terpaksa senyum di hadapan kamera, tetapi hatinya sedang menangis. Muslimat dirahmati Allah, kita bahagia duduk rumah kita, pagi-pagi isteri kita goreng cok kodok, kan? Dulu bukan cok kodok makanan pagi dia, Pizza Hut datang. Contoh sahabat. Sekarang income kita tak sebanyak dulu.
Apa saja asalkan bersama keluarga di dalam rumah kita. Weekend orang pergi bercuti, pergi sana sini perlukan modal, kita buka je kanopi belakang rumah kita. Tapi ada longkang kan? Tak apa, pandanglah itu sebagai apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, keseronokan bersama keluarga. Wallahi bukan niat Ustazah menghina orang yang tak boleh ke sana sini dalam keadaan di buruan kerja sebagainya. Kita buat dia, rumah kita pun boleh jadi syurga. Tapi orang yang ke sana sini, sahabat-sahabat, anak duduk belakang pening kepala, mak bapak daripada start kereta sampai nak turun kereta tak berhenti bergaduh. Ni nak balik kampung abang ni, sekejap mak abang mesti bla bla bla, ayah abang bla bla, tak pening. Lepas tu anak sampai kat kampung, oh ni tu aku yang tak senonoh punya perangai mak aku duk sebut dalam kereta tadi kan. Dalam kereta cerita buruk orang. Cerita buruk orang, anak duk dengar ni. Anak duk dengar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa kita sebenarnya adalah atas kita. Okay, tolong gunakan akal, berfikir. Jangan pandang orang, Ustazah bestnya. Ustazah tak pergi umrah ke Ustazah? Ustazah tu dah pergi dah. Ustazah ni dah pergi dah. Sabar je lah, bengkak je jawapan sahabat-sahabat. Kat mana bengkaknya tu? Ustazah terikat dengan kontrak dengar setiap malam Jumaat. Sekian dimaklumkan. Sebenarnya stres juga ni, stres. Ya Allah, kalaulah tahu, kalaulah tahu umrah dah boleh buat ingat tahun depan. Memang kita tak ikat kontrak sana sini untuk live. Tapi pandang, ya Allah Tuhan, di sana banyaknya pelajaran yang aku dapat. Takkan lari Kaabah dikejar. Sekian dimaklumkan. Okay? Takkan lari Kaabah dikejar. Perancangan-perancangan tu ada. Okay, muslimat dirahmati Allah. Tetapi yang utamakan. Yang sedang sekarang mak ayah sakit perlukan kita. Masya Allah, tabarakallah, saya rindu mak saya saat saya sakit jaga mak. Saya kena terbang juga bawa jemaah. Tak apa. Kalau Allah nak jumpakan kita, jumpa juga. Engkau duduklah Mekah ke mana ke, Allah jumpakan juga. Pergi. Itu lagi penting. Kan? Tak payahlah mak, abang je lah pergi, saya tak payah pergilah bawa jemaah. Jangan dah janji dengan orang, pergi. Masya Allah, sahabat-sahabat, Allah takdirkan kita dapat menjaga, bukan saja menjaga, memandikan, mengkafankan sampai masuk ke dalam liang lahat. Walaupun dalam kesibukan. Kerana apa? Betul lah doa dia. Yakin je dengan Allah. Kalau tak jumpa kat sini, bukan maksud anak derhaka. Mak tahu anak-anak mak macam mana. Buat je perintah Allah. Nanti kita jumpa lagi dalam syurga, ya. Sahabat, sebab itu kita kena faham, ya Allah, aku dah ikat kontrak, aku dah ada janji. Selagi macam mana pun kita kena tunaikan. Jangan nampak tu syok, tak apa, saya ada duit nak bayar segala. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkara macam ni kita kena ada satu keyakinan dalam diri. Tak ada satu pun yang tak baik yang Allah aturkan untuk kita. Semuanya baik. Subhanallah. Apa lagi tadi? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Seorang soleh memberitahukan bahawa dia pernah dipenjara dan berhasil menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan dalam penjara. Dipenjarakan hafal keseluruhan Quran. Sahabat, semalam saya pergi ke rumah yang kita nak buat infak tu bersama Mak Su di Kuala Ketil. Subhanallah. Saya sembang dengan Tok yang Mak Su Zunaiza Ahmad ceritakan hari tu. Tok tu kena COVID, tapi doktor kata paru-paru dia sangat cantik. Seperti orang muda. Apa rahsia Mak Tok ni? Baca Quran lah, jangan berhenti baca Quran. Masya Allah, tabarakallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita ni kat mana? Lepas tu dia kata, COVID ni baguslah duk ngajak kita ni. Pasal apa pula Tok? Dulu duk cuba nak hafal Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Hafal hak ni, lupa hak ni, hafal hak ni, pindah surah tu, surah ni. Tak boleh nak hafal. Betul tak Ustazah cakap utara ni? Lepas tu dia kata apa sahabat? Dia kata apa? Kena COVID kuarantin, sahabat-sahabat dirahmati Allah, terus hafal 10 ayat akhir Al-Kahfi. Peliklah pula, tak ada pula pindah ke surah tu, surah ni. Lah ni dia kata subuh baca 10 ayat yang pertama Al-Kahfi, asar nanti baca 10 ayat yang akhir Al-Kahfi. Komplit dah tak termasuk-masuk sebab COVID. Syukur kena COVID. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Saya belajar sesuatu Tuhan, Masya Allah. Anda jangan tiru aksi Mak Tok.
Dia kena-kena tu, dia terus potong limau, perah dengan bunga cengkeh. Sahabat-sahabat, dia minum hok tu saja, keluar kahak banyak. Apa maksud jangan tiru Aksi Matuk? Dia pergi masukkan tuala, guling-gulung-gulung, masukkan tuala kat dalam tu, keluar lendir begitu panjang. Dia kata kalau, minta maaf lah sebut kau ada yang tengah mengunyah ke apa ni, keluarkan lendir tu kalau nak tarik dengan tangan, benda licin kan. So dia masukkan tuala. Saya kata, Tok masukkan kamera sendiri dalam mulut pakai sapu tangan tu ke? Kik, dia gelak. Sahabat tak payah pergi hospital tahu. Doktor datang rumah. Doktor pelik boleh sihat walafiat macam tu. Na'udzubillah, dia batuk keluar lendir begitu dahsyat. Nah sekarang ni sihat, boleh hantar kami kat kereta semalam, bahagia. Masya Allah, kerana apa? Keyakinannya kepada Allah. Hampa jangan pula duk gulung-gulung tuala masuk dekat dalam tekak. Tak jadi macam Matuk lagi. Innalillah teroi kang. Sekian dia maklumkan. Okey. Baik. Abu Al-A'la Al-Ma'ari menditekan kumpulan sajak justru betul ke ni? Dan dapat membaca daripadanya 40 jilid buku. Betul? Dia hafal Quran dan dia dapat membaca sebanyak 40 jilid buku. Halo pencinta Latahzan, sudah setahun setengah je stay at home. Yang bekerja dari rumah pun sudah berapa buku yang dalam almari kitab kita tu kita baca. Kan banyak beli buku kat ustaz-ustaz, lepas tu jadi hiasan kan. Assalamualaikum, dah berapa kali dah kita baca. Padahal kita duduk di atas sofa tersandar. Kita boleh guling-guling atas katil kita. Mereka ni duduk dalam penjara, 40 jilid buku dan hafal Quran. Ya Allah, jauhnya kita dengan mereka. Sebab tu bacalah tahzan ni, ya Allah, rasa kerdil tubuhku yang besar. Sekian dia maklumkan. Abul A'la Al-Ma'ari, sahabat-sahabat, menulis kumpulan sajak justru saat dia buta. Buta menulis sajak. Taha Hussein buta. Saat itu ia mulai menuliskan memoir dalam bukunya. Suka Sabaria Muhammad Zaid. Okey, banyak orang bersinar justru setelah melepaskan jawatannya, kerana setelah itu ia dapat mempersembahkan ilmunya dan idea-ideanya secara optima dibandingkan ketika masih memangku jawatan. Betul ke tak betul? 1K yang menonton ya, Ustazah baru perasan. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin muslimat. Kan kita selalu napalah Ustazah, kabinet ni asyik bertukar je Ustazah. Saya tak sempat lagi nak hafal, asyik bertukar je. Contoh kan? Tak payahlah pandang yang itu suka hati kat mereka lah, sebab bukan kita kabinetnya. Sekian dimaklumkan. Sahabat-sahabat, kalau yang kena tendang dan kena cantas, semoga mereka berfikir rupa-rupanya dengan jawatan yang sudah tidak kusandang ini menyebabkan aku boleh berhai-hai dengan isteriku, main kenyit-kenyit mata walaupun dah tua. Cucu datang rumah sempat nak belai-belai ngajar Iqra' dekat cucu kita. Selama ni sahabat-sahabat tak tahu cucu pandai mengaji ke tidak, sibuk dengan jawatan yang dia sandang. Jomlah kita pesan kat mereka, tak payahlah nak jerit-jerit kat dataran merdeka ke apa, pergi duduk rumah jaga cucu, sudahlah main-main dengan cucu ngajar Iqra', ngajar cucu berpidato, tu lagi bagus. Sekian dimaklumkan. So kita pun tak payah stres sangat lah. Penat saya undi dia Ustazah. Last tu dia letak jawatan pula. Ni mesti ada orang beli dia ni. Tak payah duk pikiak lah. Sahabat-sahabat, banyak lagi kita nak pikiak. Hampa duk pikiak bab tu lah yang satu buku pun tak habis baca. Lagi dah setahun COVID ni. Sekian dia maklumkan. Okay? Banyak orang bersinar justru setelah ini sudah. Berapa sering kejadian buruk mengintaimu, Allah sengaja pilihkan untukmu. Kejadian buruk mengintaimu, kenapa saya asyik diintai oleh perkara buruk Ustazah? Allah sengaja pilihkan untukmu. Sahabat, cubalah kita berani bercakap dengan diri kita sendiri. Kenapa aku yang diuji macam ni ya Allah? Biasa untuk orang bertanya, tapi jawab balik, sebab Allah takkan hantarkan suara why not, aku kan Tuhan, suka hati akulah. Allah takkan jawab gitu. Kita kena jawab, Engkau mengintaikan aku dengan ujian yang buruk ya Allah. Sebenarnya Allah sengaja pilihkan itu untukmu. Mengapa kau membencinya kalau itu adalah pilihan Allah?
Mengapa engkau membencinya kalau itu adalah pilihan Allah? Sebab tu Ustazah selalu cakap, bila ujian tu sampai pada kita, ya Allah, ini pilihan engkau ya Allah, ini takdirmu kepada aku ya Allah. Kuatkan aku untuk menempuh, ajarkan aku sabar, anugerahkan aku istiqamah dalam ibadah. Sebut sahabat, daripada kita menangis, hindarkan aku daripada perkara buruk ni ya Allah, aku tak sanggup dah macam ni ya Allah. Boleh? Bukan tak boleh, tapi lebihkan, anugerahkan aku sabar. Kerana orang-orang yang sabar yang dihimpunkan di dalam syurga Allah. Sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Francis Bacon, kan Pak Saudara siapa pula ni, mengatakan sangat sedikit filsafat yang menggiring pada kekafiran. Sebaliknya mendalami falsafah akan mendekatkan otak pada agama. That's why kita berfikir gunakan akal yang Allah beri. Tibalah masa Ustazah membacakan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang ada. Al-Ankabut 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ada orang sangat betah dengan ujian sebab dia adalah al-alimun, orang yang ada ilmu dan faham. Ini kan pilihan Allah untuk aku, ini kan takdirnya Allah kepada aku. Mana mungkin akan berakhir dengan kekecewaan dan kesengsaraan. Syaratnya aku menempuh dengan penuh rasa bahagia. Ingat lagi pencinta kitab Penawar Bagi Hati bersama Ustazah, bukan dalam page ini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah biasa juga kongsi kuliah di Masjid As-Sabirin yang Ustazah livekan kepada sebahagian daripada anda. Baru ni kita belajar, kita nak jadi orang yang sabar, naik lagi darjat menjadi orang yang reda, naik lagi darjat merasa terhibur dengan ujian. Yang tu saya tak tahan dah dengar sahabat. Saya tak habis fikir, macam mana aku nak rasa seronok dengan ujian ni ya Allah. Tapi kita kena cari. Ya, dulu engkau uji aku, tapi asbab sabar engkau jadikan aku hamba yang reda. Belum cukup dengan reda ni, merasa seronok dengan ujian. Cuba kita mengaku sahabat. Ustazah rasa kalau cari macam mana tak jumpa kot orang rasa seronok dengan ujian. Kecuali tu sahabat-sahabat yang duduk sama dengan Nabi, tengok macam mana live Rasulullah tu Ustazah. Kita ni rasa carilah daripada timur ke barat, barat ke timur, balik, patah balik, tak jumpa kot orang yang merasa seronok dengan ujian. Tapi Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, merasa terhibur dengan ujian kan Kak Wan Mahani, subhanallah. Okey, Fatir 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Maka jangan merasa ulama kalau tak merasa takut dengan Allah. Ustazah, ulama zaman sekarang ni mungkin ada, tapi bukan kita. Jangan pernah mengatakan golongan ulama ni semuanya ular dalam semak je. Na'udzubillah. Bahaya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan pernah kamu mengklasifikasikan ulama yang keluar TV ni semua ulama tak guna Ustazah. Ulama yang duduk kat pondok-pondok je bagus. Jangan pernah mengklasifikasikan sebab yang keluar TV tu tak pernah tergedik-gedik pun nak keluar TV. Sekian dimaklumkan. Ya, saya marah. Sebab ada puak yang cakap macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedangkan kami, saya datang Kedah ni, saya cari guru-guru di Kedah ni yang di pondok di mana. Kita berukhuwah cantik. Tapi kenapa ada orang yang mengklasifikasikan? Sedangkan mereka menasihat Ustazah, bila Ustazah keluar TV tu Ustazah cakap benda macam ni. Mereka beri nasihat dan apa yang saya sampaikan tu sahabat Ustazah Zaini siapa sangat. Baru secoek 2 je keluar TV pun. Tapi apa yang saya cakap tu adalah para nasihat ulama guru-guru saya. Saya malu Ustaz, kadang-kadang saya tak minta jadi macam ni. Faham, tapi Ustazah tolong sampaikan. Kami ni duk bantu dari belakang saja. Tak bergaduh insya-Allah. Tapi ada orang yang mengklasifikasikan. Kenapa ya sahabat-sahabat? Kenapa anda nak jadi iblis sebelum Allah ciptakan anda menjadi iblis? Minta maaf, iblis ni sifatnya suka melaga-lagakan. Baru keluar satu statement dekat dalam tajuk berita, wartawan ni kerja dia memang suka benda-benda sensasi.
Semalam saya terbaca tajuk apa entah Ada nama artis tu, dia kata dia tak sangka perangai Lisdawati macam tu. Kita tak pasal-pasal tajuk sensasi. Dulu-dulu aku minat juga Lisdawati ni pelakon ni. Nak baca apa tak sangka ni. Kong Hassan sungguh rupanya Lisdawati tu pembantu rumah dia, duk bawa lari barang kemas dia. Penat cek baca, padahal muka hang. Menyesal aku lain kali tak nak baca dah. Terjebak Ustazah Zai ketika nak menggoogle apa entah kan. Nak menggoogle apa kan keluar video-video gitu. Kenapa berita pula ni tak sangka perangai Lisdawati macam tu. Rupanya Lisdawati tu pembantu rumah dia. Biasa kan cerita-cerita orang pembantu rumah bawa lari apa ke benda gitu dia nak cerita. Saya tak ingat nama artis tu apa. Wallahualam. So jangan jadi manusia yang suka melaga-lagakan. Itulah dia, Masya Allah, sahabat-sahabat, onar duri yang paling dahsyat sekali. Okey, kita baca lagi Ar-Rum 56. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. Yaumil Ba'th. Ingat Ustazah Zai kata bila cerita yaum maknanya hari. Hari apa? Nak cerita macam mana keadaan kita bila hari kiamat. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari Yaumil Ba'th, hari berbangkit. Makna sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila tiba hari kebangkitan, kau nak cakap apa lagi dah? Zip dah mulut ni. Tangan dan kaki hatta kulit kita semua melaporkan kepada Allah. Melaporkan kepada Allah pada Yaumul Ba'th. Kat mana kita nak lari sahabat-sahabat? Semua orang akan melaluinya. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Saba 46. Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, iaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu fikirkan tentang Muhammad, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Sahabat, berapa ramai dakwah Nabi SAW oleh penentang-penentangnya mengatakan Nabi ini majnun, sudah gila. Nabi ini sahar, sebagai tukang sihir. Masya Allah, sedangkan di sisi Allah itulah kekasihnya. Okay, so kita nak fokus pada siapa hari ini? Dari ke doktor ni, A.A. Brill mengatakan mukmin sejati tidak akan dijangkiti penyakit jiwa. Saya ulang, mukmin sejati tidak akan dijangkiti penyakit jiwa. So siapa yang kebanyakannya sakit jiwa, yang sibuk tidak meyakini kehendaknya Allah yang mentakdirkan apa jua kepada dia, so jangan gila sebelum waktunya. Faham Maka gunakan akal yang dipandu oleh iman dan ilmu. Firman Allah dalam Maryam 96. Innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Sahabat, rupanya nak kasih sayang, miskin sayang kaya, kaya sayang miskin, bertahta atau tidak, majikan dengan pekerja, yang beriman dan beramal soleh, Allah akan cambahkan kasih sayang luar biasa di dalam jiwa. Maka yang tidak beriman dan beramal soleh, biasa jiwanya penuh gelora berantakan, cemburu orang tu, sakit hati orang ni, dendam kat situ sini. Tolong cek bila hati kita ada penyakit, bermakna keimanan kita sangat kurang kepada dia. Suratul Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Saya ulang, wahai lelaki, beriman. Saya ulang, wahai perempuan, anda beriman.
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Allah, Allah, Allah. Nak dapat kehidupan yang baik, kita bagai orang gila, bayang kerja sampai tak kenal anak isteri membesar macam mana, kan? Macam orang gila nak mengejar dunia, padahal Masya Allah sahabat, makin lari dunia itu daripada kita. Tapi kejarlah akhirat, dunia yang berlari mendapatkan kita. Allah Al-Hajj 54 sebagai ayat terakhir. Wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang beriman kepada jalan yang lurus. Saya ulang. Bila mana kita berada di atas siratim mustaqim, Allah pasti lahadil ladzina, Allah pasti beri petunjuk bagi orang-orang beriman. Jadi nak dapat hidayah, kekal dengan hidayah sampai mati, kita kena cari redanya Allah. Bukan, Ustazah janganlah bising sangat, nanti bila Allah bagi hidayah saya tutuplah aurat. Sibuk ulama-ulama ni. Nanti bila saya dah dapat hidayah, saya solat lah. Tak cukup 5 waktu tu saya solat, malam, siang semua saya solat. Tunggu Allah bagi hidayah. Hang Tuhan ke Allah Tuhan? Sahabat, yang nak berhidayah bukan manusia, bukan kita, Allah. So kamu mencari Allah sungguh-sungguh, Allah akan beri kepada kamu. Kamu duduk tunggu saja, dalam bak rezeki pandai pula kerja siang malam nak dapat rezeki. Tinggal anak bini tak mengapa nak cari rezeki, Ustazah. Rezeki tu Allah yang beri. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa kamu sibuk mencari? Hidayah juga Allah yang beri. Kenapa kamu tidak sibuk untuk mencari? Wallahu a'lam. Fikir-fikirkan. Saya sayang semua kerana Allah. Saya nak berpindah kuliah pukul 9. Ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.